Cuba tengok dekat Facebook, tak silap saya. Cuba Elia tengok dekat Facebook. Sekejap saya try buka. Mengganggu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan program Coffee Talk kita pagi ni bersama tetamu khas dari Sunway Medical Center, saya ingin membuka majlis ilmu kita pagi ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudah pun mula menonton melalui FB Live di page Al-Hikmah Consultancy. Dan of course kita ucapkan terima kasih banyak kepada tetamu khas kita yang didatangkan khas daripada Sunway Medical Center. Sunway Medical Center di Sunway City di Petaling Jaya. Alhamdulillah, terima kasih doktor kerana menerima jemputan kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. So kita dengan khabar juga sebenarnya doktor kita baru balik daripada ibadah haji. Alhamdulillah. Selamat pulang ke Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah. So kita boleh panggil Doktor Haji ni boleh? Boleh kalau nak. Alhamdulillah. Okey Jin, insyaAllah Jin. InsyaAllah pada hari ini kita punya sesi perkongsian Coffee Talk kita ni sebenarnya adalah siri yang pertama bersama Sunway Medical Center. Alhamdulillah, dan siri pertama ni kami sangat bertuah kerana dapat peluang menjemput Dr. Jinik sebagai tetamu yang pertama bersama Sunway pada tahun ini. Okey, so insyaAllah untuk makluman semua viewers di luar sana, di mana jua anda berada, saya yakin siaran FB Live ni boleh dilayari dari mana-mana di seluruh Malaysia dan juga di luar negara juga sebenarnya. Kalau ibu ada di luar negara, insyaAllah kita akan dedicatkan masa yang ada solid insyaAllah sejam daripada jam 11 hingga 12 ni untuk kita sama-sama fokus, dengar dan ambil peluang untuk bertanya kepada kita punya doktor pakar pada hari ini, sebab topik yang kita akan kongsi pada pagi ni adalah topik yang bagi saya sangat relevan dan sangat orang di luar sana nak tahu dan nak dengar sebenarnya. Sebab apa? Kebanyakan orang tak selalu dengar tentang kanser dan banyak orang juga yang mutakhir ni, lately ni orang dengar tentang colon cancer ataupun colorectal cancer ataupun dalam bahasa mudahnya adalah kanser usus besar. So, insyaAllah pada peringkat permulaan ni mungkin saya akan minta mungkin Dr. Jinik untuk perkenalkan diri. Sebelum saya akan selepas ni terus kepada untuk bertanya 5 soalan utama. So dalam setengah jam yang pertama, 30 minit pertama, insyaAllah kita akan ada 5 soalan utama. Kemudian 30 minit yang kedua kita akan buka sesi FAQ kepada sesiapa di luar sana untuk bertanyakan FAQ kepada doktor. So insyaAllah mungkin saya mohon Dr. Haji ni untuk sedikit pengenalan dan latar belakang doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, nama saya Dr. Nik Muhammad Aslan. Saya adalah seorang pakar onkologi klinikal. Maksud onkologi klinikal adalah saya merawat kanser menggunakan radioterapi, kemoterapi dan targeted therapy. Dari segi pengalaman bekerja saya dahulu bertugas sebagai pakar dan pensyarah di Hospital UKM di Ceras lebih daripada 10 tahun. Dan di Sunway Medical Center ini saya dah nak masuk 4 tahun dah di Sunway Medical Center. So dari segi kanser yang saya rawat, basically semua kanser kecuali kanser kanak-kanak
dan kanser leukemia dan limfoma. Yang itu doktor bahagian kepakaran lain. Okey. So alhamdulillah, terima kasih doktor atas pengenalan ringkas tadi. So mungkin doktor ada nama panggilan yang lebih mesra untuk kita panggil doktor tu macam mana? Oh, panggil Dr. Aslan lah. Dr. Aslan. Alhamdulillah. Okey, Dr. Aslan. Okey, Dr. Aslan. So insyaAllah lepas ni saya akan terus gunakan panggilan yang ini Dr. Aslan insyaAllah. Okey doktor, so kita boleh terus kepada kita punya 5 soalan utama pada hari ini. Walaupun 5 soalan, saya yakin doktor pasti akan bagi penerangan yang lebih jelas, lebih lengkap. Dan insyaAllah akan dapat sampai kepada kita punya viewers punya pemahaman dengan mudah insyaAllah. So soalan pertama doktor hari untuk hari ini. So soalan simple. Apakah itu colorectal cancer? Okey. Nah, colorectal cancer ini adalah kanser yang top 3 lah kat Malaysia ni. Tak kira lelaki, perempuan atau bangsa, memang dia top 3 kanser. Nah, bila kita maaf ni masih lagi baki-baki daripada balik haji. So colorectal cancer ni colorectal ni medical term lah. So maksudnya kanser ni mana-mana kanser yang datang dari kolon dan rektum kita anggap sebagai kanser colorectal. So kolon ni dalam bahasa Malaysianya adalah usus besar. Seperti yang disebut tadi. So ini adalah usus besar diikuti dengan rektum. Rektum tu yang kat ujung tu. Dekat ujung. So mana-mana kanser yang timbul di sini adalah kanser colorectal. Rawatannya hampir samalah untuk kedua-duanya. So seperti slide ni lah, slide ni tunjuklah tu kita punya colorectal tu kolon, lepas tu rektum tu kat bawah lah dekat anus tu. Dekat bawah. Okey. So maknanya kedudukan colorectal tu berada di penghujung usus tu lah, betul? Yang rektum tu yang kat penghujung usus. Kenapa kita tak sebut kolon semua sebab rawatannya prinsipalnya sama. Hanya bila kanser dekat rektum tu, kat ujung tu, itu ada sedikit perbezaan sikit dengan kanser yang contohnya timbul di usus besar. Walaupun rektum tu sebahagian daripada usus besar, dari segi rawatan radioterapi dan pembedahan dia ada special sikit lah untuk yang bahagian rektum itu. Okey, baik. So basically secara ringkasnya bahasa mudah kita adalah barah usus besar. Barah ya, secara mudahnya simpelnya barah usus besar. Usus besar. Okey doktor, alhamdulillah. So kita masuk ke soalan kedua doktor. Soalan kedua ni dia sebenarnya apa yang kita nak tahu, apakah simptom-simptom awal colorectal cancer ataupun barah usus besar? Okey, simptom awal adalah satu, ada pertukaran dalam kita punya corak buang air besar. Katalah dulu kita hari-hari buang air besar, tiba-tiba jadi kerap 2-3 kali sehari, atau sebaliknya, contohnya sembelit. Dulu hari-hari je pergi bilik air, tu sekarang ni 2-3 hari baru nak pergi bilik air. So itu salah tanda awal. Pendarahan, sama ada kita nampak darah di atas najis atau di dalam toilet bowl. Kadang-kadang darah tu tak nampak, tetapi kita nampak najis kita macam bertukar warna, jadi gelap. Sakit masa buang air besar. Lepas itu perut kembung, loya. Kadang-kadang kita rasa macam angin tak sedap perut pun boleh jadi juga tanda-tanda awal. So kadang-kadang tanda awal-awal ni dia tak berapa spesifik. Yalah, kadang-kadang contohnya kita kerap buang air besar, nak seperti ceret-beret. Kadang kita anggap ini salah makan kot.
So kita mungkin tak pergi check lah, tak rasa risau. Satu lagi sembelit. Sembelit adalah tanda awal, tapi kadang-kadang kita boleh confuse. Ingat saya ni sembelit mungkin tak cukup air ke, tak cukup buah ke, so kita just ignore lah, tak ambil ni, tak pergi further check up. Dan pendarahan di pendarahan semasa buang air besar itu pun boleh jadi tanda awal. Yang sering saya lihat kadang-kadang kita confuse dengan buasir. Kadang-kadang boleh ada dua-dua. Memang dia ada masalah buasir. Tapi kalau orang tu lebih-lebih lagi yang berusia, kalau ada berdarah semasa buang air besar, jangan kita just anggap itu buasir, ambil ubat je. Elok kita pergi jumpa pakar lah untuk pastikannya ianya bukan tanda awal colorectal cancer. Okay, baik, faham. So basically itu adalah beberapa simptom awal yang biasanya yang kita alami, tak kira sama ada kita lelaki ke perempuan ataupun apa bangsa sekalipun, rasanya simptom yang sama lah. Simptom sama. So simptom lain macam kesakitan, muntah, tak lalu makan, turun berat badan, yang itu bukan tanda awal. Itu simptom yang sudah lebih advance sedikit. Okay doktor. So basically bila saya go through input slide daripada doktor, basically saya tertarik dengan statistik yang ada dalam tu. Mungkin saya mungkin nak mohon doktor jelaskan, especially berkenaan dengan lebih kurang 3 atau 4 statistik yang doktor letak di sini, macam saya akan kongsikan sekarang ni. Okey, bermula di sini doktor. Okey. So ini adalah daripada kita punya national statistik lah, National Cancer Registry untuk tahun 2007-2011. So ini untuk keseluruhan penduduk Malaysia. Kanser usus ni, colorectal ni adalah nombor 2 tertinggi selepas kanser payudara. So itu yang saya katakan tadi, ini adalah kanser yang top, yang selalu kita jumpa dan rawat lah. Okay. Nombor 2 maksudnya berdasarkan pengalaman doktor, adakah kedudukan colorectal tu pernah berada di bawah-bawah, dia meningkat ataupun dia memang berada di situ selama ni? Selama ni memang dia berada di top 3. Dan ini statistik ini bukan hanya di Malaysia tetapi di negara-negara lain jugalah. Memang kanser usus ni adalah antara kanser-kanser yang common. Okay. So maknanya bukan boleh diambil ringan pasal kanser usus ni, sebab biasanya ahli keluarga saya lah, pengalaman saya doktor, kalau berlaku yelah bila ada yang meninggal, ada yang sakit, especially umur yang 50-an, saya nampak lah 50-an, kebanyakannya bila kita tanya apa sakitnya kan, so kebanyakan cerita pasal, dia kata usus, dia kata masalah usus ataupun dia sebut kolon cancer. So adakah term tu betul untuk sakit sebenarnya? Usus ni bukan saja kanser lah yang boleh menjadi masalah. Kadang-kadang dia boleh terbelit kerana sembelit. So kalau pakai term sekarang ni kanser usus ni kira lebih lagi untuk ni lah kaum Melayu dah makin bertambah lah. Okey. Makin bertambah. Di sini ni contoh ni dari segi jantina ni dari segi jantina. Dari segi jantina. So dari segi jantina pun tak ada beza sangat lah. So masih antara yang top. Hanya lelaki the number 1. Kalau tengok sini dan dekat sama banyak dengan lung cancer lah. Yang kedua tu adalah lung cancer. Okey.
So basically daripada statistik ni saya tengok, saya tak pasti ni kat situ doktor ada letakkan statistik tu daripada 2007 sampai 2011 dan ini Ya. tak melibatkan latest statistik sehingga 2021 kan ataupun 2022. Latest statistik belum keluar lagi. Okay. So basically pada berapa tahun dulu ni? Ini 2020, 10 tahun dulu kan, lebih kurang, lebih 10 tahun. 10 tahun dulu. Lebih 10 tahun dulu pun isu bara kanser bara ni pun dah champion dah pun. Yang lelaki champion, yang perempuan first runner up. Ya. Maknanya dah serius dah lama sebenarnya. Ya, betul. Okey, faham. Kemudian satu lagi doktor saya nak tengok kita tengok go through slide yang berkenaan pembahagian mengikut statistik mengikut bangsa. Kalau ikut bangsa ni pula, ini Melayu. Bangsa Melayu top 3 juga, lelaki ke perempuan ke top 3. So pada tahun yang sama, kemudian bila saya tengok bangsa Cina pun lebih kurang sama statistik yang umum, champion untuk lelaki, first runner untuk perempuan. Kemudian untuk bangsa India pun sama rupanya. So mungkin saya tertarik dengan pattern pattern statistik ni. Kenapa sebenarnya orang Malaysia tak kira apa bangsa pun champion dalam bara kanser ni sebenarnya dari segi kategori kanser. Betul. Itulah dia so maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh kita punya genetik atau keturunan. So ini lebih menunjukkannya ianya adalah faktor lifestyle. Lifestyle yang berkait dengan kita ni sebagai negara yang sudah moden dan maju lah. Kalau kita lihat contoh negara-negara yang third world country lah, macam contohnya Mongolia. So kalau kat Mongolia, dia punya top kansernya adalah kanser hati. Terbalik. Kanser hati kalau kita tengok kat sini, kanser hati tu 1, 2, 3, 4, 5 lebih kurang nombor 7 tu. Dalam slide tu. Liver cancer. Dekat perempuan tak ada pun dalam list. So ini pattern bukan kat Malaysia tapi dekat Singapura, dekat Western country, US, UK. Memang berkaitan dengan kita punya diet lah. Diet kita punya lifestyle yang semua kombinasi ini meninggikan risiko untuk kita mendapat kanser usus. Okey, saya pun perhati juga statistik ni doktor. Memang lelaki saja yang ada kesenaran kanser liver dan hati ni, tapi perempuan hampir tak ada lah. Saya tak pasti langsung tak ada ke ataupun sikit sangat. Sikit sangat. Sikit sangat Kalau saya tengok bangsa Melayu dalam top 5, top 6, sama juga Chinese top 5 dan untuk Indian dalam antara yang tinggi jugalah top 10, top 7. Menarik juga statistik ni. Kemudian bila kita tengok next doktor tentang ni, mungkin ada sikit doktor boleh jelaskan kot. Dari segi risiko, kalau ikut memang dalam semua kaum memang dia top. Tetapi kalau kita tengok dari segi kekerapan sesuatu kaum untuk dapat kanser tu, risiko untuk kaum Cina adalah lebih tinggi berbanding dengan kaum lain. So dalam 40 hingga 50 orang keturunan Cina seorang ada risiko mendapat kanser. Untuk orang Melayu dalam 70 hingga 100 seorang akan dapat kanser usus. Statistik ni Melayu untuk kebelakangan ini kita nampak Melayu punya statistik makin bertambah lah untuk mendapat kanser usus. So itu rasa membimbangkan juga. Maksudnya ratio tu semakin mengecil lah. Ya, ratio makin mengecil, makin ramai. Makin ramai yang kita detect dapat kanser usus.
Kemudian Dan makin okey. juga kalau ada satu lagi slide menunjukkan juga dari segi umur pun sekarang ni kebanyakan kanser usus ni kalau tengok sini umur 50, 60, 70 tengok line dia tinggi kat ni lah bila dah berusia. Tapi bila start umur 30 pun dah ada dah. Saya dah jumpa 30 lebih, 40. So dah ada dah muda-muda yang dah dikesan dapat kanser usus. Alright, so maknanya pattern tu kalau kita tengok antara lelaki perempuan lebih kurang sama pattern dia. Cuma lelaki lebih spike lagi. Starting umur 45 ke atas saja dia lebih ramai. Tapi surprisingly seawal saya ingat antara 25 ke 30 tu dah mula dah sebenarnya Dr. Dah ada dah kita jumpa. Tak ramai tapi ada. So nak kata macam dulu-dulu kita kata mustahil lah, muda lagi ni takkan dapat lah. Kita tak boleh nak cakap macam tu lah. Kita cakap macam tu. So maknanya doktor, bila sebut pasal pattern trending yang perubahan yang ke arah semakin walaupun muda pun dah ada ni, sebenarnya bila doktor sebut kaitkan tentang lifestyle, boleh ke doktor explain, jelaskan sebenarnya lifestyle yang macam mana yang mengundang bara kanser ni? Bara usus. Ada 3 faktor yang besar. Satu kekurangan physical activity. So kita dah moden sekarang ni dah banyak kurang berjalan kan, banyak duduk kat pejabat. So physical activity satu kurang. Satu lagi berat badan. Berat badan pun risiko juga. Dan obesity. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pemakanan, diet kita. So diet kita sekarang ni kalau kita lihat bandingan nenek-nenek datuk kita sekarang dah lebih banyak processed meat. Banyak sumber protein. Makanan pun banyak yang lebih berlemak dan buah-buahan, sayur pun mungkin dah kurang lah kita makan. So semua ni contribute lah untuk meninggikan risiko dan semua ni adalah berkaitan dengan modern lifestyle. Lifestyle modern. Lifestyle bandar juga. Maksudnya obesity, lack of physical ni mungkin kaitan dengan kita punya work life balance kot. Work life balance. Dan obesity dengan diet ni is all about food lah kan, F&B lah. Semuanya berkait lah. Makan berlebihan, kurang exercise, berat badan naik. Okay, jelas. So memang bila saya tengok ni memang make sense lah. Dan dari segi apa pula kaitan antara macam genetik dengan family history, genetik dengan smoking. Faktor ni sangat menyumbang atau tak berapa berbanding lifestyle? Dia menyumbang juga, maksudnya dia menambahkan risiko kita. Genetik ni ada 2 genetik ni. Satu, ada orang tu memang kalau kita check memang dia ada genetik yang predispose untuk dapat colon cancer. Dan satu lagi dari segi family history. So katakanlah ayah kita, mak kita pernah kena colon cancer, kita punya risiko tu naik 2 kali ganda untuk dapat kanser usus juga. So yang itu adalah sama ada daripada faktor genetik, maksudnya kita punya keturunan tu ada jin-jin yang merisiko untuk kanser, atau kerana kita satu keluarga, kita punya diet, lifestyle pun sama. Sebabnya lifestyle, diet tu menyumbang lah. Diet yang buat risiko mak ayah kita dapat kanser pun boleh sama kat kita juga, sebab kita duk ikut makan makanan yang sama. So, faham. So memang masuk akal lah doktor kan, sebab yang masak tu mak kita. Basically satu rumah kena makan yang sama. Siapa berani kata tak sedap kan? Memang makan je lah. Dan budaya kita pun mungkin pun memang saya rasa orang Malaysia budaya kita bercampur kan, kita semua celebrate each other dari segi culture kan, especially makanan. Make sense lah. Statistik tadi tu sebenarnya lebih kurang sama je dia punya pattern kan.
Lepas tu sekarang ni kita apa banding dengan dulu-dulu rasa kita sekarang ni makin senang kan. Apa rasa macam dulu-dulu nak makan kambing daging tu bukan hari-hari selalu. Sekarang ni senang je dapat. Turun pergi mamak jumpa dah lah. So, Mamak kena order senang je sekarang. itulah kan, seminggu saya tak rasa. Okey doktor, so sekarang ni saya nak terus masuk ke soalan ketiga sebenarnya. Tadi tu sebenarnya bukan soalan sangat, tapi yang ketiga ni sebenarnya. Yang ketiga ni, kita dah dengar pasal apa tu kanser, apa simptom awal. Yang ketiga ni kita nak tahulah doktor apa kita punya langkah-langkah seterusnya. Kalaulah kita ni dah mengalami simptom kolon kanser ni, apa early step yang kita kena ambil? Okey, satu kita pergi mendapatkan pemeriksaan dan rawatan daripada doktor. So katakanlah kalau kita pergi ke GP dulu, klinik biasa, dan mereka syak mungkin ini ada masalah usus, dan doktor pakar yang seterusnya biasanya pergi rujuk kepada doktor bahagian gastroenterologi. Maksudnya doktor pakar usus, doktor gastro. So doktor gastro ni kita ada beberapa cara lah nak buat rawatan seterusnya, sama ada kalau yang paling simple adalah periksa najis. Periksa najis tengok ada darah ke tak. Lepas tu boleh buat blood test, tengok ada satu blood test lah untuk tengok cancer level. Tetapi yang paling nak confirm betul-betul ada ke tak adalah buat skop kolonoskopi. Yang itu hanya doktor gastro lah yang buat, bahagian gastro. Dan apabila itu adalah step-step awal untuk pemeriksaan, untuk confirm. So katakanlah kita dah buat skop, dah tengok ada sesuatu yang mencurigakan, so sampel akan ambil isi sikit, biopsi. So biopsi tu tengok result dia. Kalau memang sah, confirm ada, dan kita kena buat test-test selanjutnya, iaitu seperti yang ditertera di slide tu, CT scan, PET scan, MRI. So semua itu bergantung kepada keadaan dan indication dia. Tapi basically semua test tu yang kita buat selepas confirm cancer, satu kita nak tahu cancer tu besar mana. Cancer tu dah spread ke tak. Dan daripada semua information itu kita nak decide pembedahan dulu ke, radioterapi dulu ke, atau kemoterapi dahulu. Okey. Nah, satu lagi saya ada slide ni, saya ada di bawah tu saya bagi tahu ni CEA. Itu adalah blood test, nama blood test tu CEA. Short form lah CEA tu untuk carcinogenic embryonal antigen. Nah, CEA ni memang kita pakai untuk dalam surveillance dan rawatan kanser usus. So maksudnya kalau bacaan CEA tu tinggi, memang kebarangkalian ada kanser usus tu tinggi jugalah. Tetapi tak semua kanser usus dia buat CEA ni naik. So lebih kurang macam 20% macam itu kanser usus, kita buat test CEA ni dia punya bacaan dia tak naik. So tu kadang-kadang kena terjaga. Ada orang dia orang buat yang full medical check up, dia check semua cancer marker tu, dia tengok normal, lepas tu dia kata okey lah ni, tak ada kanser usus lah ni, bacaan normal. Tapi sebenarnya boleh ada beberapa peratusan kanser usus memang tak naik bacaan dia. Tetapi saya tak tolak ia tidak membantu, ia membantu. Sebab kalau positif, satu lebih sebagai clue ada kanser, dan juga bila kita buat rawatan dia akan turun bacaan tu. Itu salah satu cara lah untuk kita monitor. Okey, faham. Okey, faham. So sebenarnya banyak memang ujian-ujian yang doktor sebut tadi tu bagi saya very komprehensif sebenarnya. So tak ada ruang juga untuk pakar-pakar kita untuk terlepas
simptom bagi orang-orang yang memang ada simptom lah kan. So basically kemudian sebelum ni doktor, ada kita punya viewer ni bertanya daripada Iskandar Shah ni. Dia bertanya tadi, mungkin kita dah sebut dah, tapi dia bertanya tentang apakah kanser usus boleh dikesan melalui najis. So ini adalah yang kita panggil basic screening ujian. Yang mana ialah kita tak skop ni adalah test yang agak ialah besar kan, kita kena bios apa semua. Tapi yang najis ni yang paling basic, klinik kesihatan boleh buat, klinik GP boleh buat. So apa yang berlaku, yang dia punya prinsipal adalah najis tu kita hantar, kita check ada tak kesan-kesan darah. Darah yang kita tak nampak. Sebab usus kita sepatutnya tidak ada pendarahan. Dan kalau ada kanser apa semua, dia berdarah kat dalam sana. So ni adalah cara yang paling kesan dan juga cara yang boleh detect dengan awal juga. Ambil sampel dan kita hantar untuk cek darah. Bukan untuk cek ada cacing ke apa, cek darah spesifik. Okey. Cek darah spesifik. So macam yang kita tengok dekat sini ni, kat slide yang ni, stage ni tentang staging ni. So basically daripada ujian najis tu, doktor akan boleh detect lah maknanya peringkat mana kanser tu ya. Najis tu hanya untuk memberitahu kita ada pendarahan di dalam usus. Tetapi ianya tidak boleh menentukan stage. So contohnya stage 1 no lymph node, dan stage 3 ada lymph node. So lymph node ni adalah kelenjar-kelenjar di tepi usus. Orang biasa pun ada kelenjar, tapi yang bezanya kelenjar tu ada ke tak kanser. So cara kita nak tentukan kelenjar tu ada kanser ke tak bukan melalui ujian najis, tetapi ini adalah satu melalui ujian CT scan ke PET scan, dan satu lagi melalui pembedahan. Melalui pembedahan tu mereka akan cek lymph node ini. So staging ni dia sama ada kita boleh dapatkan gambaran awal melalui e-scan, tetapi yang paling tepat untuk staging ni adalah selepas operation. Selepas operation, okey. Selepas operation ya. So, biasanya operation ni macam yang biasa kita dengar, sama ada operation tu open surgery ataupun dengan apa dipanggil laparoscopy. Laparoscopy. Okay. Dan biasanya operation tu yang mana satu? Biasanya tak. Okey, yang paling kalau boleh kita cuba untuk laparoscopik. Sebab kelebihan laparoscopik ialah satu, luka dia tak besar. Luka dia kecil je lah. Mungkin ada 2-3 untuk masukkan kamera dengan alat dia. Dan laparoscopik ni dia cepat sembuh. Berbanding dengan yang open, yang luka yang besar. So kalau kanser tu detect awal, kecil, laparoscopik pembedahan adalah satu option. Tapi itulah yang pentingnya, yang tu untuk kes-kes yang awal lah. Okey, faham. Okay doktor, sambil tu doktor, saya meraihkan soalan-soalan daripada penonton kita ni, viewer kita ni. Soalan yang terkini doktor, adakah sembelit ataupun buasi boleh jadi punca pada kanser? Okey, buasi tidak menjadi punca kepada kanser. Sembelit itu adalah salah satu tanda simptom kanser. Buasi ni selalunya dia macam mana cakap, dia kadang macam confuse kita punya diagnosis. So ada beberapa case yang ni lah, dia memang ada buasi, dia pergi cek ada buasi, lepas tu bagi ubat buasi. Bagi ubat buasi, lepas tu elok, lepas tu datang balik, lepas tu elok. Kadang-kadang sampai berapa bulan lah, dia bila dah buasi tu tak boleh juga elok, baru lagi cek-cek tengok ada kanser.
So bukannya buasir tu menyebabkan kanser. Tetapi mungkin dia ada dua benda yang berlaku, tetapi buasir tu macam mengkaburi masalah lain. Okey. So tu kadang orang confuse, saya dulu ada penyakit buasir ni, lepas tu sekarang ni dia tengok-tengok ada kanser. So Okey. bukan maksudnya buasir itulah yang buat kanser tu. Tetapi dia simptom buasir tu mengelirukan. Ni berdarah buasir ke berdarah buasir dan kanser juga. Okey. So tu penting, lebih lagi yang umur 50 60 tu kalau ada buasir tu kita nak rawat okey, try dulu rawat buasir, tapi kalau berterusan untuk seminggu, 2 minggu, sebulan eloklah jumpa doktor gastro ke atau buat ujian lanjutan lah untuk pastikan tidak ada kanser yang tersembunyi. Okey. So maknanya kalaulah kita ni tak kisahlah umur berapa, kemudian ada simptom-simptom awal tadi tu, doktor yang patut kita terus jumpa atau cari adalah gastro specialist. Gastro. Okay. Kalau gastro kata dia jumpa memang confirm dan baru dia akan rujuk kepada doktor pembedahan lah, colorectal surgeon. Okey, baik. Sambutan ni agak okey lah doktor, soalan banyak pula walaupun belum masuk FAQ kan. Along the way ni ada soalan menarik ni. Yang terkini doktor daripada Safwan Bukhari. Dia tanya, ada kaitan tak kanser usus ni dengan piles ataupun saya rasa piles ataupun piles kan doktor? Piles nama lain buasir hemorrhoid lah. So ni tak adalah seperti saya menjawab tadi. Okey. Jelas. Alhamdulillah. Okey doktor, so sekarang ni saya rasa okey, langkah-langkah yang kita sebut tadi tu, yang doktor cadangkan tadi tu saya rasa jelas. Ramai juga boleh nampak dan faham sekarang ni. Dan nampak juga sebenarnya apa beza antara dua perkara tadi, antara sembelit dengan buasir, antara tanda-tanda jenis-jenis buasir dan sebagainya. Okey, so yang keempat doktor so soalan yang keempat ni, so kita nak masuk ke topik rawatan ataupun treatment. Itu adalah core business SMC kan, ataupun hospital pakar. So apakah rawatan yang ditawarkan oleh pihak SMC, Sunway Medical Center ni, yang khusus ditawarkan kepada pesakit colon cancer? Okey, untuk rawatan colon cancer di Sunway ni kita basically ada semualah untuk merawat kanser usus ni. Daripada tahap stage 1 hinggalah ke stage 4. So kita ada rawatan macam sebut tadi, pembedahan, kita ada rawatan pembedahan laparoskopi, kita facility radioterapi pun ada untuk kanser rektum, kemoterapi ada, immunoterapi, targeted therapy pun boleh dibuat di sini. Dan kita ada juga treatment yang lebih advance. Lebih advance ni biasanya kita khususkan untuk yang tahap 4. So contohnya yang rawatan yang untuk tahap 4 yang kita ada di sini, pilihannya adalah salah satu adalah radioterapi SBRT. Kita juga ada gamma knife rawatan. Lepas tu kita juga ada rawatan-rawatan lain lah yang very specialized untuk stage 4 ni, contohnya radio frequency ablation, microwave, radioactive injection. So memang dari segi rawatan memang banyaklah Sunway yang kita ada, yang boleh kita pilih bergantung kepada patient dan condition dia mana yang sesuai. Okey, so nampak bila doktor jelaskan tentang option-option rawatan yang ada dekat SMC ni, saya nampak agak komplit. Kemudian mungkin saya boleh katakan yang sebenarnya SMC ni sebenarnya adalah hospital hampir menepati apa orang panggil boleh diklaim sebagai hospital cancer kot, kerana jenis treatment yang ataupun kelengkapan yang ada dekat SMC ni.
Ya, saya boleh katakan komprehensif juga. Dan treatment kanser ni bukan melibatkan saya sahaja sebagai pakar onkologi, tapi ia perlu melibatkan kepakaran lain. Contohnya doktor kolorektal yang buat operation tu. Kita juga ada pakar hati, pakar nuclear medicine, pakar radiologis interventional. So banyaklah tim-tim yang boleh kita panggil sebagai teamwork lah untuk merawat setiap kanser ini. Okey. So maksudnya kalau kita lah, kami daripada agensi Al-Hikmah Consultancy di bawah mewakili AIA Public Takaful dan AIA Malaysia. So maknanya kami punya core business adalah memastikan customer kita, klien kita tu ada solution bila ditimpa masalah, especially critical illness, especially cancer ni. Maknanya kami confident lah untuk channelkan klien-klien kita tu ke SMC lah, especially Dr. Aslan. Ya. So semua fasiliti kita ada sini lah untuk rawatan, untuk scan. Jarang-jarang lah perlu kita terpaksa rujuk ke hospital lain tu, jarang lah. Bila doktor sebut pasal rujuk atau refer ke other hospital tu, adakah benda tu, situasi tu biasa berlaku di mana-mana ataupun macam mana? Sebab kadang-kadang orang agak fobia bila terpaksa dihantar sana sini kan. Okey. Yang apabila yang kita refer kepada hospital lain tu adalah kerana faktor inilah coverage, kos rawatan atau pesakit tu pesara. Dia dah datang sini, dia nak cepat untuk detect, diagnose cancer dan seterusnya. Sebab dia pesara, dia minta dirujuk kepada kerajaan lah. Dia nak pakai kemudahan kad pesara dia. Okey, faham. So maknanya doktor, okey, kita sebut pasal klien kita ni sebenarnya customer market kita ni berada di mana-mana. Dan kita merangkumi daripada selatan sampai ke utara, pantai timur dan juga Klang Valley. So kalau kita punya patient atau klien kita berada di Kota Baru atau di Sabah, Sarawak atau di maybe Kuantan atau Pening. So berapa mudah mereka boleh dapatkan treatment melalui SMC ni? Adakah option di lain-lain selain daripada Sunway ni lah? Okey, minta maaf, saya Ilya dari bahagian Business Development Sunway Medical Center. Mungkin saya boleh add on untuk bahagian referral case di luar bandar Sunway, especially di lokasi Pantai Timur, whereby sekarang kita punya rep ataupun kita punya kawan yang berada di Kuantan office, di mana dia adalah orang kata wakil dari Sunway Medical Center yang boleh assist klien pesakit ataupun agent, takaful planner daripada AIA ataupun mana-mana insurance, untuk klien mereka di-refer ke Sunway Medical Center. Jadi nanti mungkin untuk Imtiaz Consultancy sendiri, mungkin saya boleh sharekan contact number PIC kami di Kuantan untuk mereka dapatkan further information macam mana proses flow untuk ke Sunway Medical Center untuk berjumpa dengan spesialis kami berserta mendapatkan rawatan yang lebih komprehensif lah. Dan rep office kami bukan saja terletak di Kuantan, which is Kuantan dia akan menjaga bahagian Kelantan dan Terengganu termasuk Pahang. Kami juga ada rep office di Kuching, which is dekat Sarawak, and then di Kota Kinabalu di Sabah. Jadi tiga-tiga rep office ni memang membantu patient-patient di kawasan mereka untuk mendapatkan konsultansi dan rawatan di Sunway Medical Center. InsyaAllah kami punya tim memang sentiasa boleh membantu klien-klien dan ejen-ejen di kawasan-kawasan yang disebutkan tadi. Okey Cik Ayah? Okey, faham Puan Elia. Terima kasih banyak kerana membantu top up information. Alhamdulillah. Okey, sementara tu doktor, ada soalan baru masuk ni. Saya tak sampai hati untuk ignore soalan-soalan ni.
makin hujung makin ada soalan makin masuk kan. Okey, baik. Sekarang ni daripada Suhaila Zulkifli dia tanya contohnya kalau terdapat simptom yang diberitahu, bolehkah pesakit cuba dapatkan ubat ataupun suplemen di farmasi dulu ataupun terus ke hospital untuk pemeriksaan susulan? Okey, kalau simptom tu baru berlaku, boleh. Sebab ialah tak semua sembelit ke ceret-beret sakit perut tu mesti kanser kan. So kalau benda tu baru berlaku boleh pergi kat farmasi ambil ubat sembelit ke, ubat sakit perut ke. Tetapi kalau benda tu berterusan, kita dah ambil ubat, kita dah ambil suplemen, berminggu-minggu tak elok. Atau elok sekejap datang balik. Elok sekejap datang balik. Pada waktu itu memang adalah disarankan perlu buat rawatan susulan di hospital. So bagi saya boleh, tapi tengok hilang ke tak hilang dah berapa lama. Jangan biar lama-lama. Okey. Okey, baik. Okey, harap Suhaila Zulkifli faham dengan jawapan doktor tadi. Kemudian seterusnya doktor sebelum saya nak masuk ke soalan terakhir, soalan kelima daripada Zuran Nizam, dia bertanya tentang apakah perkara yang boleh kita lakukan. Apakah perkara yang boleh kita lakukan untuk cegah kolon kanser? Sebenarnya soalan ni adalah soalan kelima saya ni. Dia tweet soalan saya. Okey, so saya elokkan soalan ni. Saya bagi rephrasing sikit. Apakah langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan, yang boleh kita ambil oleh kita untuk mencuba elakkan kolon kanser? Okey. Ini saya nak jawab ni melalui saya tambah satu lagi. Satu pencegahan, satu lagi early detection, screening. Oh, okey, screening. Cegah saja bagi saya tidak cukup. Kerana mungkin ada setengah tu kerana faktor genetik, faktor keturunan. Mungkin dia tidak obes, dia contohnya vegetarian kan, tetapi kerana faktor keturunan genetik dia memang ada risiko. So yang kes-kes macam tu kita harap early detection screening dapat membantu. So elok kedua-duanya sekali. Kita amalkan lifestyle yang sihat daripada sekarang untuk mencegah risiko dapat kolon kanser, dan pada waktu yang sama kita menjalani juga screening test untuk kolon kanser. So cara-cara untuk cegah tu seperti saya terangkan tadi, lifestyle, cuba untuk beriadah. Kalau tak boleh 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, atau kita cuba benda-benda yang simple lah. Contohnya dekat pejabat kan, cuba ambil tangga daripada lift, atau pergi jalan jauh sikit ke tempat makan. Diet, lebihkan banyakkan buah dengan sayur. Kalau boleh tu dalam sehari tu 3 kali ke serving buah atau sayur. So kalau kita reflect diri sendiri, saya pun sendiri kadang-kadang sehari tu sekali je lah makan buah atau sayur kan. Yang lain tu kita makan kadang fast food ke apa. Jaga berat badan, kurangkan ni lah processed food, lemak-lemak yang goreng-goreng. Kurangkan kalau elakkan tak boleh, kurangkan je lah. Nak suruh elakkan tu kan yalah, kadang-kadang kita pun nak makan sedap juga kadang-kadang kan. Kadang-kadang bawah office ada menatai pula kan, tak singgah. Ada menatai ke, dulu ada orang bagi makan nasi minyak ke, boleh lah. Tapi kena pada-pada lah, kena kurangkan, jangan hari-hari. Okey, faham. So maknanya lifestyle kita yang sedia ada ni sebenarnya bagi saya normal. Cumanya jangan over lah, maknanya kita kena berjaga, kurangkan pengambilan mungkin lah. Maksudnya masa teringat tu kurangkan lah. Kebiasaannya kan lupa kan.
Yalah, contohnya kalau kita biasa makan 2-3 ketul ayam tu, cubalah kurangkan seketul je ke kan, sebab excess protein pun mungkin risiko juga. Okey. Kalau maknanya kalau kita berada di rumah, senang juga kita pesan dekat orang rumah kita, wife kita tu untuk kontrol, tapi kalau berada di luar mungkin di luar kawalan sikitlah. Ya. Okey doktor, alhamdulillah. So basically 5 soalan yang utama tadi kita dah tanyakan kepada doktor. Alhamdulillah setiap soalan tadi doktor dah pun jelaskan secara, bagi saya secara mudah, agak ringkas tapi padat dengan maklumat. Dan bagi saya untuk sesi-sesi sebegini, saya sangat, kamilah especially bagi pihak Al-Hikmah Consultancy sangat looking forward untuk terus ada siri-siri coffee talk bersama pakar-pakar lah, especially daripada SMC. Dan mungkin kalaulah doktor sendiri merasakan ada konten-konten penting daripada masa ke semasa yang perlu dikongsikan kepada kita ataupun kepada sesiapa pun, kami berbesar hati untuk jemput semula doktor lah untuk di sesi-sesi yang lain mungkin insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah kita ikut timing ni kita masih ada masa yang baik. Saya diberitahu kita boleh concludekan sesi ni by 11:05 macam tu untuk bagi laluan kepada mungkin doktor punya next arrangement appointment hari ni. So ada satu soalan lagi doktor ada satu atau dua soalan daripada viewer ni saya masukkan. Soalan dia, adakah GERD salah satu simptom kolon kanser? Sebab ramai di kalangan rakyat Malaysia yang mengalami GERD pada masa kini. Tidak. Sebab GERD ni adalah simptom daripada kita punya perut, stomach. So tu dah jauh dah, organ lain dah. Dah jauh lah ni. Ya. Okey, baik. So Mai Zatun Nadira, kalaulah GERD tu you ada, so you tak perlu risaulah. Dah tu sebenarnya dah cerita lain dah tu. Tu chapter lain, dah surah lain sebenarnya. Tapi alhamdulillah sempat you tanya supaya you tak risau mungkinlah masih doktor. Okey, baik. Mungkin berbaki lagi lebih kurang 10 minit ni. Saya buka juga apa-apa soalan yang lain bagi viewers kat luar sana. Mungkin daripada klien-klien kita, daripada partners kita sendiri, atau bagi sesiapa pun yang tengah view kita sekarang ni, mungkin ada soalan boleh terus tanyakan. Dan saya cuba check juga dalam saya punya WhatsApp daripada messages dalam streaming ni. Setakat ni saya rasa tak ada lagi soalan lain, dan soalan-soalan tadi pun saya rasa agak okey untuk makluman viewers yang lain. Mungkin doktor mungkin boleh kongsi dengan kita mungkin apa-apa concern ataupun subject matter ataupun isu-isu yang terkini yang berkaitan tentang kolon kanser ni, supaya kami ni boleh highlightkan kepada orang-orang kat luar sana, special sikit lah berkenaan tentang champion kanser di Malaysia sekarang ni. Apa yang boleh sampaikan adalah untuk kita sedar bahawa kanser usus ni adalah kanser utama di kalangan rakyat kita. Kanser ini kalau dikesan awal kita dapat sembuhkan, kita dapat curekan. So kalau stage 1 tu peratusan sembuh tu tinggi, stage 2 pun masih tinggi, tapi dia kanser ni makin awal di-detect, makin awal stage dia, makin tinggi chances kita. So itu adalah pentingnya untuk kita sedar kanser usus ni adalah yang common risikonya, dan buatlah screening. Lebih-lebih lagi kalau ada sejarah keluarga. Screening tu tak semestinya dengan buat skop, buat pemeriksaan seperti darah atau cek najis pun boleh. Kalau tempat tu di kawasan dia tu susah nak dapat fasiliti nak jumpa doktor gastro. Okey.
Okey, baik, So faham. kesedaran awal tu penting lah. So buat masin doktor, okey, ada satu soalan dulu doktor. Satu soalan terakhir ni, saya rasa soalan yang terakhir lah insyaAllah. Ya. Saya keluarkan soalan ni dulu. Soalan ni berkenaan daripada Aisyah ni, Aisyah Humairah ni. Dia bertanya, apakah normal cost untuk rawatan kolon kanser ni biasanya? Normal cost range dia tu. Okey, range dia okey, kalau kita cakap okey, katalah kanser kolon tahap 3, stage 3. So stage 3 akan perlukan pembedahan diikuti oleh kemoterapi sama ada untuk 3 atau 6 bulan. So kos yang ini keseluruhannya tidak, anggaran saya tidak melebihi 100,000 lah, kurang daripada 100,000. Ini untuk tahap 3 lah. Okey. Tapi kalau tu salah satu kebaikan kalau kita detect kanser awal ni. Kalau kita detect kanser katalah stage 1 kolon kanser kan. Okey. Buat pembedahan je cukup. Tak perlu radioterapi, tak perlu kemoterapi. Stage 2 pun, kalau stage 2 awal tidak ada faktor-faktor risiko tinggi, pembedahan pun dah cukup. Pembedahan saja cukup Pembedahan saja dah cukup. So itu adalah benefit kita detect awal. Kos rawatan kurang dan chances untuk kita sembuh, cure adalah lebih tinggi. Okey. So secara generalnya kalau di peringkat stage 1, stage 2 boleh elakkan kemoterapi, fokus kepada surgery, dan saya rasa kos dia tu tak sampailah melebihi 50 atau 100k kot. Oh, doktor kita dah keluar dari sini ke? Sekejap Saya rasa doktor terkeluar daripada sesi ni, mungkin ada technical di pihak doktor. Tapi alhamdulillah sempat juga sebenarnya tadi kita habiskan soalan-soalan yang penting yang kita dah rancangkan untuk kita tanyakan hari ini. Alhamdulillah. 5 soalan selesai, kemudian kita pun dah dapat juga sampaikan soalan-soalan FAQ daripada kawan-kawan, daripada sahabat yang bertanyakan tadi sepanjang sesi. Kemudian alhamdulillah pada penghujung sesi tadi, doktor pun sempat bagi dia punya view, bagi dia punya advice dan saranan kepada kita apa yang perlu kita utamakan, apa yang perlu kita buat untuk kita selalu aware ataupun sedar yang sebenarnya colorectal cancer ni sebenarnya penyakit yang boleh dielakkan jika kita tahu dan aware yang kita selalu boleh buat early screening ataupun early detection melalui tes-tes yang doktor sebut tadi. So saya ucapkan terima kasih banyak sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Sunway Medical Center, especially Puan Aisyah Humairah, Puan Elia, dan khususnya kepada Dr. Haji Muhammad Aslan kerana sudi bersama kita hari ini untuk berkongsi maklumat, berkongsi ilmu berkenaan tentang colorectal cancer. So terima kasih banyak kepada semua hari ini yang sudi spend masa walaupun mungkin tengah dalam waktu bekerja, waktu-waktu senggang tu, dan juga kepada yang lain juga yang mungkin betul-betul ada lapang masa untuk sudi bersama kita hari ini sejam. Alhamdulillah bersama kita untuk berkongsi ilmu, dan alhamdulillah insya-Allah sesi hari ini akan ada siri-siri yang seterusnya, dan ini bukanlah sesi terakhir yang akan kami hostkan daripada pihak Al-Hikmah Consultancy, dan insya-Allah kami akan menjanjikan siri-siri
Coffee Talk yang seterusnya khusus antara kami dengan pihak-pihak hospital pakar di seluruh Malaysia yang mana sudi dan bersedia untuk bekerjasama dengan kami untuk berkongsi ilmu dan maklumat tentang rawatan-rawatan hospital di Malaysia. So insyaAllah sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri-siri akan datang di dalam Al-Hikmah Coffee Talk. Terima kasih banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.